Jadi ada tiga perkara. Pertama yang saya akan sentuh sebelum masuk perkara yang lain, pertama adalah soal kebajikan rakyat, iaitu melibatkan kos sara hidup. Baik, bila kita tengok apabila kegiatan ekonomi sekarang telah lumpuh, antara elemen paling penting adalah nak memastikan rakyat kebanyakan mampu untuk berbelanja. Jadi paling kurang jaminan yang kita kena berikan adalah supaya supaya keperluan asas itu terjamin. Ada air tak? Tadi aku ada ambil air. Tolong tertinggal dekat pantry. Sorry, tersedak sikit. Jadi kalau kita tengok paling kurang keperluan yang ada adalah nak memastikan agar keperluan asas itu terjamin. Jadi kenapa? Sebab sekiranya berlaku dalam keadaan rakyat itu terdesak, kita khawatir apa yang akan berlaku adalah peningkatan gejala sosial. Terutamanya yang seterusnya akan menimbulkan keadaan tidak senang ataupun mungkin rasa tidak selamat dalam masyarakat. Jadi sebab itu memang paling kurang sekarang ini langkah kita nak menstabilkan supaya masing-masing ini keperluan asas itu ada. Jadi apa secara teorinya memang kita nampak kerajaan faham. Maksudnya kerajaan tahu apa perkara yang perlu diatasi, iaitu yang melibatkan soal pendapatan, melibatkan soal perbelanjaan utility, soal rumah, pengangkutan. Jadi yang ini kita nampak bahawa dari segi teorinya nampak kerajaan faham. Tetapi pendekatan yang digunakan sekarang ini sebenarnya tidak sangat membantu orang kebanyakan. Jadi yang ini yang saya nak ambil contoh supaya rakyat faham. Walaupun isu ini dah makan masa berminggu-minggu. Saya pun dah buat kupasan mengenai isu bil elektrik ini. Tapi kita tahu kerajaan terpaksa umum diskaun elektrik sebab rakyat terpaksa duduk di rumah. Itu adalah dasar yang diguna pakai. Maka untuk rakyat kebanyakan, pendapatan tu hilang 2 bulan. Tetapi apa yang berlaku, keperluan elektrik itu melambung. Yang ini saya kongsikan slide yang saya dapat daripada pihak pengurusan TNB yang datang berjumpa dengan saya di Pusat Khidmat pada minggu lepas. Yang mana ialah mereka kongsikan dari segi pelaksanaan macam mana mereka buat dan sebagainya. Tapi umum mengetahui bahawa kita didambakan bahawa ada diskaun elektrik. Baik, yang ini apa yang saya dibekalkan minggu lepas, malah saya ada buat catatan sedikit. Iaitu mana-mana pihak yang belum dapat bil elektrik, saya difahamkan paling lewat akan dapat sebelum 20 hari bulan ataupun pada 20 hari bulan untuk lengkap satu cycle. Untuk bulan Jun, maksudnya sekali dapat mungkin 3 bulan. Tapi kalau dilihat dalam soal diskaun itu, diskaun yang diwawarkan 50% itu hanya melibatkan penggunaan bawah 200 kilowatt per hour. Jadi kalau saya nak ulas soal diskaun sedikit sebelum kita pergi ke perkara yang lain. Contohnya kalau mereka yang nak dapat 200 kilowatt per hour, diskaun tu maksudnya bil yang mereka bayar maksimum RM43.60. Diskaun yang mereka akan dapat sekitar RM21.80 dan bayar RM21.80. Tetapi kebanyakan daripada isi rumah, bila saya tanya pandangan daripada TNB bawah 200 kilowatt ni macam mana, selalunya mungkin duduk bujang, mungkin duduk bilik ataupun rumah yang kosong. Maksudnya bekerja dan sebagainya, penggunaan tu sangat limited kepada beberapa aplikasi barang elektrik, tetapi yang ini tidak munasabah untuk sebuah keluarga yang mungkin sekitar 3-4 orang lah. Kalau kita tengok bagi julat 300 kilowatt per hour, diskaun yang mereka dapat tu sebut 15%, dia dapat sekitar RM11. Yang ini pun tak ramai ataupun yang dapat tu sekitar dalam tak sampai RM12. Berbanding yang diwawarkan kalau yang 50% tu kononnya dapat diskaun sampai RM21. Manakala
keluarga yang besar yang memakai lebih daripada 600 kilowatt per hour, diskaun yang mereka dapat setelah digula-gulakan dengan pengumuman melalui kaca televisyen, diskaun yang mereka dapat sebenarnya tak sampai RM5, sekitar RM4.64 kalau mereka guna 600 kilowatt per hour. Jadi arahan duduk rumah. Peningkatan penggunaan yang TNB kongsikan memang naik 30% ada sehingga lebih daripada 50%. Kena bayar memang naik sampai lebih beratus-ratus, tapi diskaun yang dapat tu ada keluarga yang dapat diskaun tak sampai RM5. Sebab itu nama nampak gah, nampak kononnya nak membantu rakyat, tetapi pada hakikatnya diskaun ataupun bantuan yang diberikan tu RM5 je, tak sampai RM5. Jadi yang ini kita kena putuskan. Kalau bagi saya, kalau rakyat sebenarnya nak desak, nak supaya diperbaiki balik soal bayaran TNB ini, sebenarnya isu masalahnya bukan kepada pelaksanaan, tetapi dasar itu silap. Jadi kalau kita tekan, kita dasar, kita minta ada perbahasan dalam parlimen, saya bangkitkan soal ini, saya yakin kerajaan terpaksa U-turn sekali lagi. Cuma sekarang ini kita terpaksa hadap lah dalam keadaan mereka tanpa berbincang dan sebagainya, umum cantik 50%, tapi yang dapat sebenarnya RM5, tak sampai 2%, sekitar 2%. Itu sebenarnya menyebabkan ramai yang rasa tertipu lah. Perkara yang kedua, contoh lagi, isu bebanan rakyat ataupun kegunaan rakyat dalam soal isu dasar ni. Isu dia sekarang ialah berkaitan dengan tempat tinggal ataupun rumah. Apa yang berlaku? Yang berlaku sekarang ni, satu dulu isunya bila tak ada pendapatan tetap kena bayar bank. Tapi sekarang ni bila dah ada moratorium kepada bank, mereka yang tidak mampu membayar sewa masih terikat dengan kontrak. Dan kalau saya sebagai tuan tanah pun saya tidak ada pilihan sebab kontrak itu mengikat. Yang sebagai contoh, mahasiswa pun saya terima beberapa laporan, malah ada mereka bertanya pandangan. Isunya sekarang ni, apabila mahasiswa diarahkan balik ke halaman kampung ataupun ke rumah ibu bapa masing-masing, dan kita diberi gambaran bahawa banyak kelas-kelas dibatalkan, semester yang diteruskan di rumah sahaja, tak perlu sambung di kampus. Jadi mereka yang tinggal di rumah sewa, sekarang ini menghadapi tekanan sebab rumah-rumah sewa dekat kampus mereka itu masih perlu dibayar. Sebab kontrak itu terikat, ada yang hujung semester, kalau hujung semester bulan 10 nasib baik, itu pun kena masih bayar 5-6 bulan tanpa tujuan, malah ada yang sampai hujung tahun terpaksa bayar. Tapi apa solusi kerajaan? Kerajaan kata betul, isunya masalah rumah. Tapi yang diberikan oleh kerajaan, ada dua perkara besar yang kita kena faham dan saya rasa orang-orang macam biasa ni tak dapat. Iaitu pertama, yang kerajaan canangkan, wawarkan, iaitu berkenaan dengan pengecualian duty stamp. Dia beritahu nampak cantik lah. Kalau siapa yang nak beli rumah, nampak duty stamp ini, ada pengecualian duty stamp. Tetapi, pengecualian ini diberikan kepada pembelian rumah kediaman yang bernilai RM300,000 hingga RM2.5 juta. Yang ini kita kena tanya, ada menteri mana nak beli rumah harga RM2.5 juta ni? Kenapa pengecualian duty stamp ini bagi secara range yang besar? Dan malah kalau kita tengok lebih teliti, terdapat dia punya terma itu, iaitu syarat pemberian ini hanya kepada pembelian rumah yang dapat diskaun 10% daripada pemaju. Yang ini sebenarnya bukan diskaun lah. Kita tahu harga rumah ini macam mana yang disetkan oleh pemaju. Malah bila kita tengok harga rumah sampai 2.5 juta, maksudnya harga rumah yang tinggi, yang mana melibatkan sebenarnya adalah untuk mengurangkan stok-stok rumah yang tak terjual di kalangan pemaju-pemaju besar. Ini rumah-rumah harga yang mahal. Maksudnya lebih daripada RM300,000 sampai RM2.5 juta. Dan yang kedua berkenaan dengan solusi kerajaan soal rumah ni, dia umumkan, okey, kita bagi supaya pinjaman rumah ketiga. Dulu kita tahu nak kekang spekulasi rumah oleh pelabur-pelabur. Saya pun sebagai yang mengikuti isu pelaburan rumah ini semua, kita tahu bahawa ada kekangan
untuk mana-mana individu, iaitu bagi pembelian rumah ketiga, bank hanya akan memberi margin pinjaman sebanyak 70%. Pinjaman pertama 90%, kedua 90%, ketiga 70%. Jadi yang ini maksudnya kalau dikawinkan dengan pengecualian duty stamp dalam pembelian rumah baru daripada developer, sebenarnya ini hanya untuk membolehkan pelabur mendapat keuntungan, dan ini akan mewujudkan spekulasi rumah. Percayalah, harga rumah dalam tempoh 4-5 tahun ni akan naik balik mencanak. Sebab pembelian secara pukal akan berlaku di kalangan pelabur, malah mereka yang telah memiliki lebih daripada 3 rumah. Maksudnya ialah mereka yang dah ada ni, ini peluang yang boleh diambil. Malah kalau mereka ada mampu, memang ini peluangnya. Sebab ekonomi tengah jatuh, persaingannya kurang, maybe kurang. Jadi pelabur-pelabur inilah peluangnya. Jadi siapa yang gembira dalam solusi kerajaan pasal rumah ini? Mereka yang gembira ni bukan rakyat biasa. Rakyat biasa saya tengok masing-masing ada yang rasa actually tak dapat apa pun. Isu umum rumah sebagainya ada kemudahan ini. Yang gembira sebenarnya Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan. Iaitu orang pemaju yang gembira dengan pengumuman kerajaan ini. Yang kedua, kita tengok pula soal sebagai contoh. Kononnya nak mengurangkan beban kemudahan asas kepada rakyat biasa, iaitu berkaitan dengan pengangkutan ataupun lebih spesifik dalam isu ini, saya nak tengok isu kereta. Apa masalah yang dihadapi rakyat? Pertama, bila berlaku moratorium hari itu, ramai yang komplain dan minta supaya dipertimbangkan, supaya hire purchase itu diberikan moratorium. Sebab bebanan bayaran bulan-bulan itu berlaku. Jadi ramai yang terpaksa, ialah 2 bulan waktu PKP dan lepas ni sampai bulan Ogos, memang kita terpaksa bayar menjaga kereta yang kita ada. Malah yang jadi isu yang saya dah mula terima komplain, ramai sebenarnya terpaksa juga menangguhkan servis dan penyelenggaraan kereta sebab kos perbelanjaan itu. Walaupun kereta tidak jalan 2 bulan tersadai dekat rumah. Sebenarnya kereta biasa sepatutnya diservis ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan. Jadi bukannya soal nak tukar kereta baru. Soalnya sekarang rakyat nak cari jalan macam mana nak kekalkan, nak simpan kereta yang sedia ada ni. Sebab yang itu pun sengsara. Jadi apa kerajaan punya solusi? Dia punya solusi hapuskan cukai jualan kereta baru, CKD 100% dan CBU 50%. Jadi itu kononnya nampak membantu rakyat. Cuma yang apa akan berlaku, mereka yang mampu memang akan tukar kereta lah. Cukai jalan dikurangkan. Tapi apa yang masalah sebenarnya, rakyat tak mampu nak komit bayaran bulan-bulan, terutamanya peniaga semua ini. Dan apa yang menyebabkan yang lagi tidak membantu, yang ini kita harap tidak berlaku. Tetapi akan ada yang saya sering ulang pandangan saya pun, iaitu dari segi tekanan unintended consequences, di luar jangkaan, kesan di luar jangkaan itu, silat-silat harga second hand pula jatuh sebab masing-masing terpaksa trade in, terpaksa jual kereta sebab tak mampu nak keep dekar, nak simpan kereta itu, manakala yang mana mampu beli kereta baru. Jadi orang yang sepatutnya rakyat biasa ni, walaupun nampak solusinya dengar cantik, tapi akhirnya akan terkesan juga. Jadi yang ini pun saya tak bincang lagi soal keperluan asas yang lain seperti makanan, seperti penjagaan diri, taska, pengangkutan awam dan lain-lain ni, yang mana kita boleh kupas kemudian. Tapi secara dasarnya, isu yang akan berlaku, yang saya nak masuk perkara kedua, iaitu perniagaan akan terus merudum kalau kita tak mencari solusinya, dan harga barang dan perkhidmatan akan meningkat.